Satu minta saya skrin. Baik, apa tadi keras pula ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening, evening, morning kepada semua. Cepat evening kan. Maklum ada duduk dalam rumah, siang, malam semua macam sama je kan. Pagi tak kenal, tak tengok, intai je nampak. Siapa yang duduk dekat rumah apartmen tu lagilah kan. At least kalau duduk rumah ada tanah boleh juga keluarkan. So saya harap semua cikgu-cikgu kita hari ini berada dalam keadaan sihat, walafiat, gembira, menambah ilmu dan sebagainya ya. Okey, so kita tak nak buang masa. Hari ini saya akan memperkenalkan, ini adalah tajuk kita yang ke-11. Sekejap saya share saya punya screen. So, selamat datang kepada PLC dalam talian. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah sesi kita yang ke-11. Ia adalah anjuran Rumah Kod. Okey, anjuran bersama Rumah Kod dengan GEG Malaysia, iaitu presenter kita kebanyakannya daripada GEG Malaysia dan juga EduSpec Google Edu Partner ya. Okey. Untuk pengetahuan semua, boleh like, kita mengharapkan agar semua dapat follow FB Rumah Kod. Boleh cari saja Rumah Kod, boleh follow dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Rumah Kod dan juga klikkan subscribe dan juga jangan lupa like semua video yang tuan-tuan dan puan-puan tonton ya. Okey. Kemudian hari ni tajuk yang ke-11 kita. Oh, sangat hebat lah. Kita ada presenter yang banyak pengalaman tau. Okey, dia akan bercakap tentang remote learning with limited internet access. Semua cikgu-cikgu ada selalu kata kalau internet connectivity very slow, ada masalah dengan internet connectivity, parents dan sebagainya. So hari ni lah kita boleh belajar bagaimana nak buat remote learning dengan internet access yang sangat limited. Okey. So, nak maklumkan pada semua, okey, proses PLC kita pada hari ini ialah pembentang akan cerita dulu. Okey, dengar, kalau ada aktiviti join, kalau tak dengar. Dan jangan lupa ada buku catatan, you must write notes ya, sebab kita takkan ingat semua. So tulis apa yang disampaikan oleh pembentang ya. Dan sesi soal jawab akan berada di hujung sesi ini nanti, dan kalau ada soalan di pertengahan, saya dan Cikgu Linda ya yang akan membantu anda semua untuk tengok soalan-soalan dan kami cuba untuk menjawab. Oh, sebelum tu saya Cikgu Nomi akan jadi host anda hari ini, bersama-sama saya juga co-host ialah Cikgu Linda. Okey, bersama pembentang kita. So kita akan membantu cikgu-cikgu lah ya. Okey, kemudian untuk makluman kalau tertinggal tiba-tiba anak menangis ke kan tengah-tengah belajar. Okey, so anak nak makan roti ke sebagainya kan tertinggal. Jangan risau. Selepas live ini boleh tonton semula seliaran ulangan kita dekat tiny.cc. Catat. Yang ini dah 11 hari kita duk laung-laung dan war-warkan. Ya, masih ada yang bertanya kat mana nak tonton. Kalau anda subscribe Rumah Kod punya website, no problem. YouTube memang ada kat sana. Ataupun boleh saja maklumat penuh ada di tiny.cc/site PLC online. Okey, setelah anda belajar, apa nak kena buat ya? Sila isi borang di bawah. Ini untuk yang belajar je ya, yang tak belajar datang jengok-jengok ya, itu mesti tak boleh nak isi borang ni sebab ada beberapa soalan yang perlu diisi. Okey, untuk mendapat semua yang menonton sama ada secara live ataupun secara maya, okey, boleh mengisi borang tiny.cc/claim PLC online ya. CJ dekat situ ada ya, dekat dalam website tadi pun ada tiny.cc site PLC online ya. CJ penyertaan akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi borang di atas sahaja ya. Panduan mengisi SPLK PM di bawah pembelajaran Kediri juga ada dalam website yang saya tulis ini. Dah catat. Okey. So
Jangan lupa ingatan lagi sekali follow kami di FB Rumah Kod sebab kami ada banyak program untuk anda dan untuk sepanjang cuti kita ni sampai 14 hari bulan pun kita dah buat line up yang hebat-hebat untuk anda semua. Okay, so hari ini kita terus saja. Saya akan serahkan kepada presenter kita, Cikgu Aida, untuk menyampaikan tajuk beliau. Saya serahkan kepada Cikgu Aida. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nomi daripada Rumah Kod. Okay. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okay. Saya kenalkan diri dulu lah sikit. Saya Aida. Saya Aida Lizal daripada SK Kampung Tunku, Petaling Jaya. Okay, so hari ni saya nak cerita sikit tentang remote learning, tapi dia special sikit sebab dia bukan setakat remote learning. Dia adalah remote learning dan apa yang kita nak buat bila kita berada di kawasan sekolah yang internet bila internet akses kita tu kurang, kita rasa macam lost, tak tahu nak buat macam mana. So saya akan share sikit lah idea apa yang nak buat. Mungkin kalau tak banyak pun harap ada yang boleh membantu cikgu lah nanti. Okay. Boleh nampak ke saya punya skrin ni? Kak Nomi, nampak ke saya punya skrin? Boleh. Nampak. Okay. Ya. Yeah. Okay. Nampak jelas yang purple ni Yang purple ni kan Kak Nomi? Ya betul. Kita nampak, kita buat full screen. Okay. Okay. Kat sini saya cerita sikit lah saya punya background dulu saya pengalaman mengajar dari tahun 2002 lah. So tahun ni tahun ke-18 saya bertugas. So saya dah pernah bertugas di sekolah pedalaman sudah, sekolah Cina sudah. Lepas tu saya juga sebelum ni 2013 hingga 2020 saya berada di KPM di sektor pembelajaran. Jadi sikit sebanyak mungkin saya boleh kongsilah apa pengalaman saya sepanjang berada di sektor yang menguruskan e-learning dengan cikgu-cikgu semua. Okey, so hanya pada tahun ni saya kembali ke sekolah, kembali mengajar. Okey saya juga daripada tahun 2016 macam tu saya ditauliahkan sebagai certified trainer lah untuk Google for Education, dan selain daripada tu juga saya terlibat dengan GEG Klang Valley di bawah GEG Malaysia. Okay, so sebelum kita sambung saya nak buat sikit peringatan lah atau nak remind sikit lah. Okay, sesi ini akan banyak bercakap lah, bukan banyak hands on sebab dia lebih kepada nak menerangkan konsep. Tapi kita juga akan ada sesi, kita akan ada je hands on, cuma tak banyak. Itu bahagian yang mana kita akan saya kongsikan sedikit idea lah yang mana cikgu nanti boleh aplikasikan. Jadi kebanyakannya adalah banyak saya bercakap je lah nanti. Okay, so saya jangka dalam setengah jam atau dalam sejam aja. Okay, kemudian memandangkan kita tengah cakap pasal connectivity yang mana seminggu dua ni kita mengalami kesesakan yang teruk. Jadi mungkin ada di antara idea yang boleh atau tak boleh membantu. Dia bergantung juga kepada konektiviti di kawasan di mana cikgu tinggal, di mana cikgu mengajar dan kawasan di mana anak murid berada. Okay, so ni sebagai makluman awal lah sebab nanti saya dah bagi tahu awal bahawa sesi ni akan banyak menerangkan tentang konsep. Nanti ada yang komen kata tak ada hands on, so saya bagi tahu siap-siap. Walau bagaimanapun macam yang Kak Nomi cakap tadi, cikgu-cikgu tetap boleh tengok semula di YouTube channel nanti. Okay, so apa sebenarnya remote learning ni? Kita cuba selami dululah dia punya maksud. Okay, what is actually remote learning atau distance learning? Okay, remote learning ni pembelajaran jarak jauh berlaku apabila pelajar dan guru tidak berada di tempat yang sama, bukan berada face to face lah, senang cerita. Okay,
Jadi dia berlaku pada satu jarak yang tidak bukan pada tempat yang sama. Kemudian tetapi pembelajaran itu masih boleh dilakukan. Okay, senang cerita kita relate dengan situasi sekarang lah, iaitu di mana kita sekarang ni satu dunia sedang mengalami pandemik COVID-19 ni, jadi secara tak langsung semua orang terpaksa menjalankan remote learning, remote teaching dari rumah. Okay. Jadi pembelajaran ini berlaku melalui kebanyakannya lah, kebanyakan adalah internet. Okay. Dan juga dibantu oleh tools atau dibantu oleh teknologi lah. Okay. Okay, so bila kita cakap tentang remote learning ni, dia ada pros, dia ada cons. Okay. Yang pertama saya senaraikan 3 je lah yang terbesar, iaitu pros dia punya benefit, dia punya kebaikan dia. Dia memberi ruang kepada guru dan murid untuk meneruskan sesi pengajaran dan sesi pembelajaran secara online. Walaupun guru dengan murid itu tak dapat lagi duduk bersama-sama di dalam satu tempat yang sama, tak dapat lagi bersama dalam kelas, tapi sesi pembelajaran itu masih boleh dijalankan. So ni antara dia punya kelebihan dia lah. Okey. Juga murid-murid dia tak tertinggal, dia masih mampu meneruskan pengajaran. Okey, walaupun dalam keadaan kalau kita kata remote learning ni bukan je dalam musim COVID-19 ni, juga boleh berlaku dalam situasi di mana murid tak hadir ke sekolah, tapi jika cikgu menyediakan remote learning, menyediakan bahan-bahannya, pembelajaran itu masih boleh diteruskan walaupun murid tu tak hadir. Dan satu lagi dia punya kelebihan dia adalah bila kita cakap tentang remote learning ni, sebenarnya dia kelebihan kepada murid tu adalah dia boleh belajar ikut pace dia sendiri. Maksudnya kalau kata dia tak faham, kalau cikgu tu bagi video, dia boleh ulang tengok video. Atau kalau nota tu dia tak berapa jelas, dia boleh ulang baca. Jadi tidak semestinya dia boleh berlaku mengikut kesesuaian dia sendirilah. Tapi walau bagaimanapun kita kena juga cakap tentang kekurangan apabila berlaku remote learning ni adalah kekurangan yang terbesar adalah tak semua murid ada internet connectivity di rumah, atau jika ada sangat sedikit. Kemudian ada murid yang dia tak ada pun device. Kalau murid di bandar macam kat KL ke Selangor ke tengah bandar, mungkin murid-murid ni ada, setiap orang ada satu smartphone atau ada tab atau ada laptop sendiri, tapi perkara itu tak berlaku kepada semua murid. Jadi ini antara cons-nya lah. Okay, jadi kita tengok nanti macam mana kita nak dekatkan gap tu balik. Okay, kemudian satu lagi cons dia adalah cikgu-cikgu yang nak memulakan remote learning atau nak menjalankan remote learning, nak tak nak dia kena ada sedikit kemahiran. Dia kena upgrade lah dia punya diri dia dengan kemahiran menggunakan apps, menggunakan device supaya dia tak terkial-kial, supaya bila berlaku macam contohnya tengah-tengah mengajar line jadi tak ada ke, so dia tahu apa nak buat. Jadi dia kena well prepared. Okay. Dan satu lagi, bila kita nak buat remote learning ni, kita sebagai cikgu, kita bila nak buat remote learning, nak tak nak kita kena ada kerjasama daripada parents. Ini juga antara kekangan dia lah, iaitu kita tak boleh suka-suka nak paksa budak tu mesti nak kena join. Kita nak cakap nanti budak tertinggal, tak. Masih lagi kita bergantung kepada kerjasama daripada ibu bapa. Okay. Okay, so sekarang saya akan mula explain tentang tips dulu, beberapa tips macam mana kita nak mengajar secara remote. Okay, tips ni saya ada dapat dari artikel dan beberapa artikel lah. Okay, saya rujuk beberapa artikel. Okay, saya akan kongsikan saya akan kongsikan artikel ni pun semua nanti dalam kelas, dalam Google Classroom, dalam kelas yang saya dah create untuk cikgu.
Okay, so bagi tahu siap-siap, kelas tu saya create guna ID MOEDL. Jadi bila cikgu nak join kelas tu nanti, kena guna ID MOEDL. Okay, so secara general macam mana kita nak memulakan? Apakah tips yang praktikal kita nak memulakan remote learning? Okay, kita tengok. Yang pertama, okay, cikgu bila nak memulakan remote learning, cikgu jangan kelang kabut, plan dulu. Okay, plan dulu apa pengajaran yang nak dibuat, apakah step, langkah-langkah dia. Kemudian apa ni, adjustment period ni maksudnya cikgu maklumkan dulu. Kalau kita dah ada kat rumah sekarang ni, macam sekarang dah ada kat rumah, kita maklumkan dulu dengan parents dalam group WhatsApp ke. Okay, kalau kita berada di kelas, kalau kita mulakan remote learning ni di sekolah, kita boleh maklumkan dengan murid untuk dia maklumkan dengan mak ayah dia bahawa kita akan mula remote learning, caranya sekian. Okay, jadi sebab benda ni akan melibatkan satu apa ni, perubahan. Dia macam change management juga. Dia akan berlaku perubahan yang besar daripada traditional classroom iaitu berdepan kepada online classroom. Jadi adalah sangat penting kita ada sikit persediaan. Kita bagi masa untuk murid bersedia. Okay, so awal-awal mungkin akan kelang kabut sikit. So kita jangan panik, kita jangan risau lah. Kita memerlukan sikit masa untuk adjust. Okay. Kemudian bila cikgu nak memulakan remote learning ni, yang pertama cikgu jangan terlalu eager. Saya tahu kadang-kadang bila kita excited kan, kita kalau excited memang kalau boleh semua kita nak bubuh. Okay, so kita mulakan dengan sedikit demi sedikit. Sebab apa? Budak-budak ni kat rumah, bila kita dalam keadaan sekarang ni, semua dah ada kat rumah dah, baru kita nak mula remote learning, dia akan jadi kekangan dia bahawa kat rumah tu, kadang-kadang kalau dia anak seorang je tak apa. Tapi kalau dia adik-beradik ramai, cikgu-cikgu yang lain, adik-beradik dia pun nak buat juga remote learning, nak bagi juga homework. Jadi kita kena tolerate sikit lah, kita jangan bagi terlalu banyak. Kita jangan eager nak menghabiskan syllabus. Okay, kita fikir untuk awal-awal ni kita fikir bahawa bagi murid biasa je dulu. Bagi satu aktiviti yang simple, satu nota yang simple, benda-benda yang relax, yang ni dulu. Okay, kemudian as time goes by, kalau tambah-tambah murid sekolah rendah, kalau murid sekolah menengah mungkin senang sikit kalau dia dah ada group WhatsApp dia sendiri, cikgu boleh bagi arahan step by step melalui group WhatsApp terus kepada dia. Kalau sekolah rendah, mungkin akan ambil masa sikit. Okay, kemudian pastikan dalam pada kita nak buat remote learning, dalam pada kita nak menjalankan aktiviti pengajaran, pembelajaran secara online, kita mesti jadualkan dulu waktu sekian-sekian sahaja kita berada depan PC. Jangan nanti kita end up remote learning 24 jam nak menjawab je mesej daripada anak murid. Okay, faham bahawa semua excited. Nak lagi benda baru, benda yang menyeronokkan. Contoh budak kalau dah excited buat quizzes ke apa ke, dia mula excited. Okay, make sure cikgu ada masa sendiri, masa untuk buat pengajaran dan juga maklumkan kepada murid, teacher atau cikgu hanya akan available pada waktu sekian-sekian. Okay, tapi juga make sure dia senang nak berinteraksi. Okay. Okay, jangan lupa satu lagi adalah dapatkan kebenaran. Bukan dapatkan kebenaran lah, kita maklumkan kepada parents. Tugas kita adalah memaklumkan kepada parents. Dia setuju, dia tak setuju, itu perkara kedua. Yang pertama kita maklumkan melalui grup WhatsApp ke, atau jika cikgu ada buat Google Groups, boleh maklumkan melalui blast email kepada Google Groups ke. Okay, atau jika sekolah ada channel Telegram ke, boleh maklumkan kata kelas sekian-sekian, subjek sekian-sekian akan mula buat pembelajaran secara online sehari sejam ke, contohnya sehari setengah jam ke pada waktu berikut, bagi tahu. Okay, jadi bila kita maklumkan melalui parents, sebenarnya penting maklumkan melalui parents ni supaya bila kita maklumkan melalui parents, kita maklumkan kepada parents, dia dapat makluman awal, jadi dia lebih bersedia.
kuranglah sedikit masalah mak ayah tak bagi guna phone ke apa ke. Okay, kita nak parent kerjasama, bagi kat kita kerjasama. Okay. Kemudian bila cikgu macam sekarang kan, ada masa cikgu plan sekurang-kurangnya lah, plan seminggu, jadual untuk seminggu. Sebab apa? Supaya kita bila kita dah nampak plan tu, kita akan lebih bersedia. Macam kita plan RPH lah, RPH tu, okay, kita plan dulu. Okay, contohnya Isnin nak buat apa, nak guna masa berapa lama, nak guna app apa, nak bagi latihan apa atau nak bagi nota apa. Okay. Untuk memudahkan, cikgu boleh juga cuba guna Google Calendar ke Google Task. Ni dua ni saya sangat-sangat recommend. Okay. Kemudian, saya beranggapan di sini bahawa cikgu lebih mengenali your student. Cikgu lebih kenal kan your student macam mana. So mungkin kita boleh buat sedikit note untuk diri kita. Mungkin sebelum kita mulakan sesi tu, kalau katalah budak besar, budak form menengah, form 4, form 5. Kita tanya dulu, okay, teacher nak start kelas ni. Okay ke? Setengah jam okay ke? Waktu macam nak suka siang ke, pagi ke, petang ke, malam ke. Kita cuba dapatkan tengok kerjasama murid. Okay. Sebab selain kerjasama ibu bapa, kerjasama murid pun penting juga. Supaya tak adalah kita seorang-seorang dah penat-penat prepare, tak ada yang bagi kerjasama. Okay. Kemudian kita juga kena, nak tak nak, kita kena kenal pasti dulu ketidaksamaan murid-murid ni. Apakah masalah yang ada? Murid yang bermasalah kena take note sikit lah. Dia bermasalah dari segi apa? Dia ada masalah keluarga ke? Dia ada masalah facility ke? Mungkin rumah dia tak ada komputer, rumah dia tak ada internet. Lepas tu dia ada masalah memang dalam kelas dia susah nak fokus kepada pengajaran. So masalah-masalah ni sebenarnya bila kita take note, mungkin kita boleh prepare lesson yang special untuk dia. Tu kelebihan remote learning lah. Tak ada macam dalam kelas kita lecture dalam kelas semua dengar je kan. Fokus ke tak fokus ke kita akan buat semua dengar. Tapi bila berlaku secara online mungkin kita boleh guna beberapa cara yang berbeza. Okay. Bila kita nak bercakap tentang pengajaran ni, janganlah lupa kita masukkan unsur-unsur yang menyeronokkan, yang boleh menarik minat murid untuk join kita punya session. Semestinya semua berlaku melalui Google Meet. Nak kita cakap, dia dengar je, nak interact je. Tak semestinya, ada banyak cara. Saya pasti cikgu-cikgu yang ada kat sini kebanyakannya memang dah kreatif dah. Dan cikgu lebih expert dari saya. Saya sebab 8 tahun duduk di KPM. Saya baru masuk sekolah 2 minggu sebelum cuti sekolah. Jadi cikgu yang lagi expert daripada saya. Okay. Kemudian jangan lupa kita integrate teknologi. Google dia ada resources tau. Dia buat resources teach from home. Nanti cikgu boleh googlekan je. Search dekat Google teach from home. Okay, dia ada bagi tips lah. Macam mana nak record online classes. Tapi sekejap lagi saya akan share jugalah dengan cikgu. Okay. Kemudian make full use of online on offline apps. Okay. Dalam pada kita nak menyediakan pengajaran dalam bentuk online, kita juga jangan mengenepikan pembelajaran dalam bentuk offline. Okay, penyediaan bahan pengajaran. Kita mesti juga kena ambil kira benda apa yang memudahkan kita dan membantu murid faham juga. Jangan kita nak buat yang teruk yang susah-susah yang akhirnya kita dah tak tahu, dah tunggal-langgang atau dah lost. Okay, ini yang penting juga iaitu dalam pada kita nak menyediakan pengajaran secara online, kita jangan lupa fokus kepada apa yang penting. Contoh kalau kata kita nak budak belajar present tense hari ni, kita fokus present tense. Kita jangan terlalu ambitious semua benda kita nak guna yang canggih-canggih, pergi beli apa device yang harga ribu-ribu. Okay. Kita kena fokus sekarang adalah murid itu dulu. Kita beli nanti kalau kita sekolah, mungkin kat cikgu ada cikgu sekolah private. Kalau memang sekolah private ada kemudahan tu tak apa. Ni sekarang kita nak fokus pada murid yang mungkin
ada kekangan itu. Okay, so fokus kepada what are the most important things that my student need to know dulu. Okay, apa cara kita fikirkan yang kedua? Yang pertama, objektif pembelajaran kita mesti tercapai dulu. Okay. Setakat ni ada tak nak tanya soalan? So far, cikgu yes. So far tak ada lagi. Semua tengah mendengar. So, boleh Itulah, teruskan kalau ada. banyak je saya rasa. Macam saya rasa cakap seorang-seorang. Okey, so saya teruskan. Apakah tools yang kita boleh gunakan untuk buat remote learning ni? Okay, saya tengok sekali pintas. Okay. Okay, untuk bahagian ni, saya akan cuba cover apakah strategi ataupun tools yang kita boleh gunakan untuk remote teaching ni. Dan saya cubalah bagi cadangan apps atau tools apa yang boleh digunakan walaupun budak tu mempunyai kekangan internet. Okay. Ni kita ambil kira budak yang mempunyai kekangan internet. Nanti kalau yang tak ada, kita cerita part last pula. Okay, yang pertama, kita guna platform yang kita selesa dulu. Okay, mesti guna platform yang kita selesa. Yang tu penting. Sebab kita yang nak delivernya kita. Budak dia akan terima. Okay, kita dulu mesti kena selesa. Kalau cikgu selesa guna Google punya apps, boleh guna yang Google punya apps. Kalau cikgu selesa guna Apple, guna Apple. Cuma Apple mungkin buat untuk sekolah yang tak ada device, saya tak recommend lah. Tapi dia still bagus. Okay, atau cikgu yang selesa dengan Microsoft, boleh guna Microsoft. Okay, tak jadi masalah. Ikut apa yang cikgu selesa dulu. Sebab nanti bila kita nak buat remote learning tu, atau bila kita buat remote learning, yang penting kita tak nak terkial-kial atau terlalu banyak berhenti, banyak start. Okay, sebab kita kena ingat nanti bila kita nak handle remote learning tu kita seorang kan. Jadi make sure kita biasakan. Tak semestinya cikgu kena cakap pun sebenarnya. Dia kalau asalkan kita mula cuba guna, contohnya sebelum ni tak pernah guna Google Classroom. Okay, sekarang mula cuba. Post dulu, try apa button semua yang ada. So bila kita mula cuba guna, lama-lama kita akan cakap. Lepas tu panggilkan kawan pula. Invitekan kawan sendiri jadi student. Lama-lama kita akan okay. Bila kita nak buat remote learning, sekiranya nak guna remote learning, nak buat pembelajaran jarak jauh secara conference, okay, secara video macam kita sekarang ni lah. Okay, macam kita buat sekarang ni adalah conference. Gunakan app yang mudah, yang senang cikgu nak guna. Itu yang memang penting, yang senang cikgu guna. Contoh yang senang ni macam Hangout Meet. Saya suka Hangout Meet, dia simple. Lepas tu budak boleh type dekat tepi. Sama je macam kita sekarang tengah guna YouTube live ni, cikgu boleh komen kat tepi, saya boleh nampak. Okay. Juga bila kita tengah conference, kalau guna Google, boleh guna Google Jamboard tu. Jamboard dia macam whiteboard versi online. Dia boleh cast screen macam saya tengah tunjuk sekarang ni lah. Okay. Lepas tu kita ada aplikasi lain macam Microsoft Teams, Zoom. Okay. Bila cikgu nak buat conference, secara tak langsung cikgu kena fikirkan bahawa dia akan ada dua kategori murid. Murid yang boleh join, murid yang tak boleh join. Jadi untuk murid yang tak boleh join, cikgu pastikan rekodkan sesi pengajaran itu. Kemudian jikalah mampu edit, cikgu edit supaya dia akan jadi part-part yang memang betul-betul pengajaran je. Part yang gelak-gelak ke, part yang tak penting, yang start cikgu boleh edit dan crop. Sebab apa? Kita sedang cuba fokus kepada murid yang mempunyai kekangan internet kan. Kalau terlalu panjang,
nanti akan jadi problem untuk dia akses. Atau cikgu boleh chunk-kan ikut tajuk. Contoh kalau ajar 3 tajuk, mungkin boleh cropkan video satu rakaman conference kepada 3 video tajuk-tajuk. Okay, lepas tu pengajaran ni semua jangan lupa kongsikan di platform yang cikgu suka. Platform yang cikgu biasa. Kalau guna Google Classroom, postkan kat situ. Kalau guna Microsoft, postkan di sana juga. Okay, supaya murid boleh akses. Murid yang tak dapat turut serta semasa sesi conference berlangsung, dia dapat tengok kemudiannya. Okay, komunikasi pastikan, bukan pastikan, tadi awal-awal saya ada cakap kan, make sure cikgu ada tetapkan waktu. Okay, ni bagi tahu dengan budak, okay, bagi tahu dengan anak murid. Saya boleh dihubungi melalui aplikasi sekian-sekian, WhatsApp ke, even SMS ke, Telegram, Hangout chat ataupun email, bagi tahu waktu. Okay, just make sure kalau katakan awak boleh message saya dekat Telegram bila-bila masa je, tapi jika nak message dekat WhatsApp, pastikan waktu sekian-sekian. Nak tanya apa-apa yang tak faham, tanya je. Okay, cikgu sediakan bridge, sediakan ruang untuk murid berinteraksi, untuk murid berkomunikasi supaya bila dia rasa lost, dia tahu dia akan mencari cikgu. Itu penting. Sebab kita kata pun remote learning kan, dia duduk jauh, jadi bukan macam dalam kelas dia boleh angkat tangan tanya kat kita direct. Jadi kita kena ada sikit macam bagi dia ruang lah untuk dia bertanya. Atau cakap awak pergi komen dekat post di Google Classroom. Tu contoh saya ada sediakan, nanti kita tengok. Okay, Ali saya dah cakap tadi pembelajaran. Bila kita cakap tentang murid-murid yang ada limitasi, yang ada limitation untuk internet, make sure kita rakamkan juga supaya katakan murid tu duduk asrama atau murid tu yang katakan cikgu mengajar jauh kat pedalaman, murid yang duduk di asrama, contohnya sekolah-sekolah yang jauh kan, pedalaman yang ada asrama, mungkin dia ada waktu yang orang lain semua dah balik ke, dia boleh pergi ke lab guna internet, dia boleh tengok semula rakaman. Okay, ni antara yang tools yang biasa kita guna, Hangout Meet, YouTube Desk macam yang sekarang ni lah. Okay, bila kita cakap tentang remote learning, jangan lupa participation. Okay, budak punya budak mesti kena engage dengan kita. Melalui cara apa? Itu ikut cikgu sebenarnya, ikut kreativiti cikgu. Okay, engage macam mana? Dia nak tanya soalan, kita menyediakan ruang untuk dia tanya soalan, untuk dia bagi feedback. Kalau macam bagi feedback, kita mungkin boleh buat Google Form. Kalau dia nak bertukar-tukar pendapat, mungkin kita boleh guna Google Classroom punya post, setiap post boleh discussion kat situ. Okay, kemudian boleh juga kalau murid ni memang tak ada sangat lah internet, dia hanya boleh tanya melalui SMS, tak apa, benarkan je. As long as dia tanya. Yang kita nak adalah dia engage dengan kita, dia participate. Okay. Lagi bila kita cakap tentang lesson, mesti sedikit sebanyak akan terikat juga dengan penilaian atau assessment. Okay, assessment ni penting sebab kita nak tahu budak dah faham ke tak apa yang kita ajar. Jadi untuk setiap lesson, make sure buat sikit je, asalkan kalau satu soalan, apa yang kamu faham? Contohlah kalau cikgu guna Google Classroom kan, apa yang kamu faham tentang sesi pengajaran tadi, sila beri komen di bawah. Okay, mesti ada sikit. Kita nak tengok budak mana yang jawab, budak mana yang tak jawab. Kalau tak jawab tu kenapa? Tanya dia. Okay, ni pun penting. Bila kita nak cakap tentang apa, kita nak menyediakan bahan pengajaran, okay, bahan untuk pengajaran kita, pastikan bahan kita boleh diakses secara online dan juga secara offline. Okay, contoh boleh akses secara online, saya tunjuk sikit Okay, harap cikgu semua masih boleh nampak. Okay, sekarang yang saya tunjuk ni adalah Google Drive. Okay, Google Drive macam biasa cikgu pergi dekat 9 titik ni kat Google Apps ni.
atau ada orang panggil Google Waffle. Pergi dekat Google Waffle ni, di sini ada aplikasi Google Drive. So bila buka dari sini ada semua. Okey. Tetapi bagi cikgu yang mungkin mempunyai kekangan internet, saya cadangkan cikgu install aplikasi backup and sync. Okey. Nanti di akhir nanti saya remind saya sebenarnya esok saya ada satu session yang tentang explain secara detail tentang backup and sync ni. Okey, backup and sync ni apa kelebihan dia? Okey, sekarang cikgu tengok, saya buka. Okay, ni secara online kan? Maksudnya bila cikgu nak akses semua file ni, Google Doc, Google Site ataupun apa-apa semua, cikgu kena login, lepas tu pergi klik dekat sini, ambil drive. Okay. Saya juga install backup and sync ni dalam ni. Okay, ni rupa dia. File yang sama tadi ada di online juga berada secara lokal dalam drive saya juga, dalam laptop saya. Jadi kalau kata saya tak ada line, tak ada internet, saya masih boleh tengok apa yang saya sedang view ni sama. Okay, contoh sini ada berapa folder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita tengok kat online. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama je. Apa je yang saya create kat sini? Contoh sekarang saya create satu folder, new folder. Okay, saya namakan folder ni sebagai nama saya, Aida Liza. Saya klik butang create. Okay, tunggu sekejap. Okay, sekarang dah ada kat sini Aida Liza. Okay, sekarang saya pergi dekat local, dekat laptop saya. Okay, nampak tak cikgu? Dah ada kat situ. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Okay, nampak tak ni? Aida Liza dah muncul kat sini. Atau saya create folder dari sini. New folder, testing. Okay, so saya create di sini. Saya tunggu sekejap. Okay, sekarang saya pergi dekat yang online. Okay, refresh. Saya refresh sekejap. Okay, nampak tak cikgu? Sini ada folder testing. Okay, itu kelebihan dia bila guna backup and sync. Okay. Atau cikgu yang yang kata saya punya file Google Drive saya dah pakai 100 gig dah contohnya. Macam mana saya nak guna backup and sync sebab nanti dia makan storage. Ya, backup and sync ni dia punya kekangan dia adalah kalau cikgu ada 10 file kat sini, dia makan storage laptop. Macam saya laptop. Tapi saya ada satu account yang education, yang G Suite ni, dia 60 gig kan. 20 gig lah kot lebih kurang. Dia tak makan storage. Okay, yang tu kita namakan sebagai Google Drive file stream. Ini logo dia. Ini dia punya logo, iaitu satu tadi backup and sync from Google, dua-dua daripada Google. Dia sebenarnya dua-dua ni dia Google Drive. Tapi Google Drive yang boleh diakses terus dari laptop. Okay. Beza dia yang bulat ni, yang saya sedang view ni, yang backup and sync ni adalah yang ni boleh kita simpan dalam laptop. Maksudnya apa file yang ada dekat online, dekat Google Drive yang di browser masih boleh akses. Kita boleh pilih kalau ada 10 folder, katalah 5 folder je yang nak masuk ke dalam laptop. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tetapi Google Drive file stream ni dia masih kena online stream. Dia masih dia tak pakai langsung storage laptop. Jadi ni nampak. So kalau katalah online, kalau katalah saya punya Google Drive yang education ni saya pakai 20 gig, tak apa, saya install dekat sini. Sekejap saya tunjukkan di sini. Okey, saya besarkan icon folder tu supaya cikgu nampak. Okey. Yang bentuk awan putih ni menunjukkan bahawa file ini masih ada tapi dia bukan disimpan di dalam laptop saya. Tapi saya boleh nampak file apa yang ada. Ada macam tu.
Okey, saya besarkan folder. Okey, boleh tengok di sini beza, ada file yang ada awan putih, ada file, ada folder yang ada hijau. Okey, yang hijau ni maksudnya saya pilih untuk dia simpan di dalam locker, di dalam laptop. Okey, kat sini pilih available offline. Jadi selesailah masalah. Maksudnya folder ni, drive ni, saiz dia sangat besar, 20 gig, 30 gig. Tapi saya tak nak dia simpan dekat dalam, saya tak nak dia simpan dalam laptop. Sebab bila simpan dalam laptop nanti makan storage. Jadi saya install Google Drive file stream ni. Okay. Cuma Google Drive file stream ni lebih sesuai digunakan untuk account education. Dan dia boleh satu account je, itulah dia punya tekanan. Kalau dah macam ni satu account, so saya dah tak boleh letak account lain dah. Cuma dia kelebihan dia yang ni lah. Tak kira lah file kita ada 100 gig ke apa, kita pilih yang mana yang kita nak simpan. Yang lain-lain kita masih boleh nampak. Contoh saya buka je satu folder. Masih ada je yang lain-lain. Cuma bila saya nak, baru dia akan download sekejap. Saya dah habis guna, dia akan buang balik dari drive. Okay, so dia tak makan storage. Okay, berbanding backup and sync, yang macam ni, dia boleh 3 account. 3 account. Kat sini ada 3 account. Account MOEDL, account sekolah saya, G Suite sekolah dengan account personal at Gmail. Itu dia punya kelebihan lah. Jadi bila kita cakap tentang remote learning, make sure kita boleh access file kita bukan secara online saja. Tapi kena make sure lah ada Google Drive-nya. Okay? Pastikan semua ada simpan bahan-bahan dalam Google Drive. Yang dah buat daripada file-file dahulu, boleh je sebenarnya apa je yang cikgu buat di sini selagi cikgu online kan. Okay, sekarang saya connectkan dengan online kan, saya connectkan saya punya laptop ni secara online. Apa saya buat di sini, dia akan berlaku juga di dalam local ni. Dia tak ada masalah. Okay, so kenapa saya nak kena ada ni? Kalau saya dah ada dekat browser, kenapa saya nak kena ada benda ni? Sebab saya nak file saya boleh diakses secara offline. Buatnya saya tengah buat kerja, lepas tu tak ada line. Jadi benda tu masih ada. So bila kita connect balik dengan internet, dia akan automatic synchronize balik. Itu dia punya kelebihan. Kalau saya edit ke apa-apa kat sini, kat dalam local ni, saya guna Microsoft Word ke contohnya. Saya save, saya edit dan saya save kat sini. Dia akan simpan. Bila kita connect je laptop kita secara online, kita connect balik dengan internet, dia akan update lah. Dia akan updatekan, dia akan synchronizekan yang di online ni pula. Dia punya kelebihan yang tu lah. Okey cikgu. Skrin kurang jelas. Saya tak dapat nak bantu kalau skrin cikgu kurang jelas sebab saya rasa skrin saya dah nampak clear dah ni. Okay, so saya akan continue untuk macam mana kalau murid kita ni ada kekangan, apa yang kita boleh buat. Okay. So kebanyakan guru mungkin tahu, mungkin tak tahu. Kita selalu ingat kalau kata remote learning ni, kalau budak ada 30 orang lah kita nak dia join kita punya session pada masa itu. Sebenarnya tu agak satu salah faham lah. Tidak semestinya budak memang kena ada kat situ. Dia boleh jadi kalau kata 20 je budak yang mampu hadir pada online session, maka 20 je lah. Okey, untuk budak yang lain, kita sedia plan B, iaitu kita rakam, kita masukkan ke Google Classroom, kita crop-cropkan video jadi lebih pendek, atau satu kategori budak lagi yang kita boleh savekan dalam pendrive ke, dalam CD ke, kemudian kita bagi juga dia tengok ke dekat sekolah, dekat lab apa semua. Okay. Kita nak dia rasa pengalaman juga belajar menggunakan teknologi. Tapi kita jangan sampai paksa, okay, anak murid saya ada 35 orang satu kelas, tapi masa saya buat kelas online 20 orang je hadir, so 15 lagi tak bagi kerjasama. Jangan macam tu cikgu. Kita kena kenal pasti. Sebab tu tadi awal-awal saya ada cakap, kita kena kenal pasti murid mana yang boleh join, yang tak ada masalah connectivity, yang tak ada masalah device, tapi juga kita kena kenal pasti murid yang ada masalah-masalah. Okay. Ahli keluarga terlampau ramai ke,
tak ada device ke dan masalah-masalah lain. Mesti kena kenal pasti. Okey, kita selalu tolong kalau cikgu rajin lah. Okey, check. Mungkin guru kelas habis sikit empathy lah untuk check sama ada dia tak dapat terima, dia tak dapat join sebab apa. Tahu sikit lah. Atau mungkin biasanya kalau cikgu-cikgu memang dah tahu dah kan budak-budak ni apa dia punya struggle ke. Okey, kemudian walau kita cakap tentang remote learning, dia masalah global. Benda ni berlaku di masalah di peringkat global iaitu one size doesn't fit all. Dia bukan kata kalau ada 10 bilion budak dalam dunia, 10 bilion kita nak suruh dia guna internet. Bukan macam tu cikgu. Ada masa ada budak yang tak mampu. Jadi kita kena fleksibel. Budak yang boleh guna, kita bagi guna. Budak yang tak boleh, kita cari cara sama ada kita benarkan dia buat kerja khusus secara tulis ke, atau dia masih kena buat rujukan guna buku, sediakan bagi dia latihan guna kertas ke. Mungkin dia kena struggle lebih sikit daripada yang lain. Contohnya macam musim COVID-19 ni kan, sekolah lama tertinggal, jadi akan ada murid yang tertinggal. Harapnya kita fokus dua-dua. Yang tak dapat join pun kita akan mula fokus bila kita balik sekolah nanti. Okay, so kita kena fleksibel. Okay, juga cikgu kena consider macam ni. Bila ada limited internet access ni, kena consider bahawa app yang cikgu nak guna, contoh nak guna Google Classroom. Kebanyakan Google punya app memang boleh guna secara mobile. Tak semestinya bila kita nak dia guna dekat laptop je. Sampai kita marah dia, kenapa tak join? Mintalah dengan mak ayah, kenapa mak ayah tak bagi? So kita kena consider app yang kita nak introduce dekat dia mesti juga ada version mobile. Okay, atau kalau kita nak bagi dekat dia tak boleh nak view video, data dia tak cukup, kita sediakan nota atau kita sediakan artikel, bagi dah dalam bentuk Google Doc ke, bagi dia artikel, bagi dia gambar yang janji dia ada pengajaran berlaku dekat dia. Okay, tu kelebihan remote learning. Kita bukan satu jenis pengajaran berlaku kat semua budak, semua sama je. Kita boleh adaptkan budak tu mengikut kesesuaian dia. Okay, kemudian jika dia ada masalah internet, guna data yang minimal. Instead of bagi kerja dalam PDF mungkin bersaiz besar, cuba bagi dalam bentuk Google Doc yang lebih ringan, yang lebih kecil saiz dia. Okay. Atau jika dia memang ada WhatsApp je yang dia boleh guna, tak apa, bagi dia cikgu copy latihan panjang-panjang masuk ke WhatsApp dia, suruh dia jawab balik dalam WhatsApp, cikgu lah yang copykan masuk ke Google Doc. Okay, mesti akan ada seorang dua yang macam tu. Okay, atau jika cikgu buat bahan dalam bentuk PowerPoint sangat besar, itu convert pula kepada PDF. Kita cuba bagi dalam beberapa version supaya dia ada option, budak-budak ni ada option. Okay, yang ni saya dah cakap tadi, record online lesson, kemudian crop unimportant part dan chunk kan. Kalau ada 3 tajuk, pecahkan, bahagikan video kepada 3 supaya saiz video menjadi lebih kecil. Okay, mungkin dia boleh tengok lesson 1 dulu, lesson 2. Okay, yang ni pun sama, allow them to be absent from online discussion. Mesti nak tak nak terpaksa ada budak yang tak dapat join pada masa itu, kemudian cikgu sediakan cara. Okay, juga cikgu bila dah sediakan nota, cikgu boleh print untuk seorang dua budak yang tak mampu nak join secara online, print bagi kat dia. Atau dia kata saya ada laptop, saya ada smartphone tapi saya kena struggle kena gila-gila guna dengan abang. Sediakan hard copy, letaklah QR code bila dia scan boleh pergi ke link audio ke video ke, buat macam tu. Okay, ni save your online session in hard disk. Tadi saya dah cakap. Okay, kemudian kita kena support. Okay, saya tunjuk contoh classroom. Saya tunjuk kelas. Okay, ini adalah kelas yang saya sediakan.
Okay. Cuma ada dua di sini iaitu material sebab ada server problem kan. So dari semalam material ni tak dapat post, nanti saya akan tukar kepada question. Kita macam tu lah, kita adapt and adopt. Tak boleh guna ni, kita guna tu. Okay, saya tunjukkan dulu, nanti saya akan invite cikgu masuk. Okay, ni contoh bila saya pasti cikgu pun ramai dah yang buat. Cuma kita nak organize kan. Okay, ini contoh bila kita bawa budak masuk dalam kelas. Okay, yang pertama, pastikan ada arahan, ada rules yang jelas. Buatlah dua bahasa pun tak apa. Okay. Ni saya guna ID masa saya duduk KTM sebab saya belum ada ID di sekolah. Baru masuk kan 2 minggu. Okay. So panjang sikit lah nama pembangunan bahan pembelajaran MOE. Abai kan. Okay. Make sure cikgu ada rules yang jelas dalam dua bahasa. Jika budak cikgu, jika anak murid mungkin dari kalangan ada yang faham BM, ada yang faham BI. Sebab saya dulu pernah mengajar Asunta, mengajar Yukchai, sekolah-sekolah yang ada yang faham BM, ada yang faham BI. Jadi biasakan guna dua bahasa macam ni. Okey. Pastikan maklumkan kepada murid, mulakan dengan menyemak classwork untuk penilaian, tutorial, nota, semak ruangan upcoming di bawah stream. Okey, saya jelaskan dengan tepat di bawah stream, semak bahagian upcoming. Kita tak boleh nak expect budak ni dia masuk kan merata-rata ditekan. Jadi kita jelaskan di sini apakah instruction yang kita nak dia buat. Selepas setiap tugasan dihantar, pastikan menekan butang turn in. Okay, ada spelling error kat situ. Pastikan menekan butang turn in. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ajukan kepada cikgu di post ini. Okay, dia boleh komen kat sini. Jadi setting saya membenarkan murid komen tapi tidak membenarkan dia post. Okay. Pastikan anda menjaga tata susila semasa memberi komen, elakkan pergaduhan dan dilarang keras menulis ayat perkataan yang tidak sesuai. Okay. Ni contoh je lah. Mungkin cikgu boleh tulis yang lebih detail. Dengan cara macam ni, murid akan jelas peraturan-peraturan ini. Okay. Kemudian kita, dekat sini saya dah cakap kan, always check classwork. Okay, jadi kita pergi kepada classwork. Okay. Classwork ni saya bahagikan kepada beberapa topik. Okay. Jadi saya buat sikit je, cikgu sebagai contoh je. Yang pertama, student guide. Jadi setiap kali dia lupa macam mana cara, saya letakkan aja video panduan dia nak guna classroom ke, panduan apa-apalah. Yang ni dia akan sentiasa boleh rujuk balik cara nak komen ke contohnya. Cikgu letakkan satu video panduan di sini. Okey. Kemudian teacher's note. Yang ni teacher's note ni sebenarnya untuk cikgu yang untuk semua peserta hari ni lah. Okey, ini untuk untuk cikgu hari ni lah teacher's note ni. Kalau cikgu buat classroom ni tak payahlah letak teacher's note ni tau. Yang ni saya letak untuk cikgu, bukan untuk murid. Yang bawah ni untuk murid. Okey, kemudian saya buat satu je contoh iaitu Unit 1 Family Day. Okey, dalam Family Day ni ada 3 jenis sebenarnya. Kecuali yang draft ni. Draft ni adalah video rakaman. Ni contoh sebenarnya video ni saya ambil dari YouTube je. Okay, kita menganggarkan bahawa ini adalah video rakaman yang saya sedang buat sekarang. Maksudnya nanti kita akan masukkan di bawah satu topik. Okay, selepas murid tengok video rakaman, okay, mungkin cikgu boleh masukkan di sini macam komen ni kan. Watch this video, what do you think? Write your comment. Bagi dia arahan yang jelas di situ, di bahagian instruction atau di bahagian description. Jangan kita post je, lepas tu suruh dia komen. Lepas tu nak kena bagi tahu secara verbal. Pengalaman saya di KPM duduk di e-learning sebenarnya adalah bila kita nak buat online learning atau remote learning, kita cuba mengandaikan diri kita memberi arahan tapi dalam bentuk video, bukannya kita nak kena buka, tunjuk kat dia, lepas tu suruh dia tengok, bukan macam tu. Maksudnya bila dia tengok kita punya lesson ni, dia faham apa dia nak buat. Kita cuba mengandaikan diri kita, arahan ke apa ke yang dia boleh faham. Nanti saya tunjuk satu lagi contoh. Okey. Kemudian ada latihan berkumpulan di sini.
yang mana saya dah post. Okey, saya post kepada semua. Tetapi saya post kepada semua. Tapi saya belum ada murid kan. Okey, saya anggarkan sekejap lagi akan ada murid. Tapi saya sebelum saya ni saya post kepada semua. Sebelum saya post kepada semua, saya sediakan bahan contohnya di sini kan. Okey. Okey, contohlah bahan di sini. Saya suka buat folder-folder cikgu. Kalau tengok folder kat atas ni contohnya tahun 5 USM. Nama kelas kat sekolah saya USM, UKM, UTM. So saya buat contoh ya. Okey. Sebelum kita post di sini, di classroom ni, walaupun cikgu dah bagi kumpulan-kumpulan, ada dua cara kan. Satu, bila kita nak post, kita pilih murid tertentu je kan. Atau satu cara lagi, di sini kita bagi siap-siap akses kepada group, kepada murid yang tertentu yang kita nak dia edit tu je. Tu ada dua cara. So ikutlah cikgu cara macam mana cikgu suka. Okay. So sebab saya mengandaikan bahawa ni saya bagi akses, ini saya bagi akses kepada murid yang berkenaan je. So kat sini saya post je lah. Student can edit. Okay. Kemudian bila dia klik, okay, bila dia klik saya buka satu contoh. Okay. Macam mana kita nak menjelmakan diri kita dalam bentuk Google Slide ni? Okay. Tengok ni tajuk. So tajuk nanti bila budak tu edit, dia edit lah nama dia. Ni contoh nama guna nama anak sendiri. Katalah saya dah bahagi kepada satu grup 4 orang. Okay. Tapi benda ni berlaku saya dekat rumah saya. Budak-budak semua kat rumah masing-masing. So macam mana saya nak buat? Jadi saya ambil beberapa slide pertama untuk jelaskan, untuk bagi arahan yang jelas. Jadi arahan saya buat bukan berlaku di sini. Di sini pun ada click this link and the instruction. Tapi arahan yang jelas duduk di sini. Your family, okay, ini saya ambil dari buku teks bahasa Inggeris, buku surat 13. Dia memang ada latihan yang macam ni. Your family is going on 2-day camping trip to Hutan Liput Ladas. You have 100 to spend. What do you need to buy and what? Okay, ni soalan dia. Okay, ini adalah arahan dia. Okay, ini arahan dia. Refer textbook page 13. Okay, so budak pun buka buku teks, muka surat 13. Dia akan tengok. Okay. So ini kategori blended learning cikgu. Walaupun remote learning tu berlaku online tapi masih ada dia kena buka buku teks. Okay. Choose as many item as you want with a total of 100. Make sure to discuss with your group members. Okay. Pastikan anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan rakan. On the next few slide, saya jelaskan step by step apa yang dia kena buat. Edit your answer. Okay, A dekat name of item, highlight and type name of item. Lepas tu dekat price, highlight text and type the price of item. Reason dekat reason for choosing, highlight. Kat mana nak kena highlight, kat mana nak kena type. Saya bagi tahu satu-satu. Okay, kemudian edited by, highlight dekat bahagian your name, type nama sendiri. Okay, so sebenarnya ini adalah perkara yang sangat penting, iaitu memberi dia arahan yang jelas. Kemudian start image, dekat ruangan start image ni nampak sini ada name of item, price, reason, bla 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 ni semua. Kat sini saya bagi tahu apa yang nak dibuat, iaitu dia kena highlight dan dia kena replace apa-apa. Okey. Kemudian start image, right click on the image, select replace image. Ni memang saya buka satu-satu. Okey, contohnya dia akan kena right click. Dia right click, lepas tu cari replace image, lepas tu cari search the web. Lepas tu type apa? Saya kata kat sini. Okay. Type the name of item that you choose and hit enter on keyboard. Okay, so dia right click. Dia pilih replace. Pastikan cikgu bagi arahan yang macam ni memang satu-satu supaya dia tak ada cikgu nak buat apa? Cikgu saya nak buat apa? Tu yang kita penat sebenarnya, nak kena ulang banyak kali. Jadi bagi arahan yang jelas. Kalau ajar bahasa Melayu, gunalah arahan bahasa Melayu. Okay. So dia klik search the web, katalah dalam surat 13
11 ada gambar uh, ada gambar milk. Okay, milk. So hit enter kan saya cakap tadi. Okay, so tekan enter. So ada lagi arahan seterusnya. Choose any image that closest to the item that you choose. Maksudnya pilih pula gambar yang terdekat, yang terhampir dengan milk yang dalam buku teks. So dia carilah milk, pilihlah mana-mana. Jadi klik replace. Saya klik replace, saya lupa nak letak. Jadi dah dapat satu gambar. Kat sini semua arahan dah dibagi. Okay, jelas? So dengan cara ni sebenarnya mengurangkan kepenatan. Saya faham cikgu dalam kelas. Teacher, ni nak garis. Teacher, nak tulis kat mana? Inilah cara yang saya belajar bila kita buat online learning. Mesti kena instruction dia jelas satu demi satu. Sedikit-sedikit. Senang cerita lah. Tambah kalau tahap satu kan. Tahap satu tahu je lah. So, katakan nanti cikgu balik sekolah kan, nak cuba guna online learning. Nak cubalah guna juga online learning tapi dalam kelas guna projector. Okey, senang je sebenarnya. Buka je, type siap-siap ni arahan ni, cuba display kat projector, suruh je budak follow. Katalah nak guna apa ni, arahan, sekejap saya buka satu contohnya. Nak guna Jamboard. Tapi Jamboard ni senang kalau cikgu connect laptop ni dengan drawing tablet ke. Kalau tak dia macam marbar sikit. Sekejap Ni semalam suruh anak buat sampel ni. Ada tak? Ni. Okay. So sebenarnya cikgu boleh je guna ni, tunjuk kat dalam kelas. Tapi instead of letak gambar macam ni lah, ni saya ni anak saya conteng-conteng semalam saya tunjuk. Okay. So, gunakan Jamboard ni sebab sekolah kita kan tak ada whiteboard kan. Kalau tak ada whiteboard lah. Atau dia ada white screen tapi tak ada interactive board kan. Bolehlah guna cara ni. Taklah kotor screen tu. Okay, guna Jamboard ni, masukkan je arahan. Dia boleh je nak tukar background ni, bergaris ke, kosong ke. Masukkan arahan yang macam saya tunjuk contoh ni, satu demi satu. Saya tertinggal satu. Selepas dia choose any image tu, kena klik replace image kan. Tertinggal satu. Okay, arahan seterusnya, each group member will edit one item of choice. Maksudnya, setiap murid akan edit satu slide. Okay, lepas tu saya tambah lagi. Think of ways to get money for your needs and wants. Sama juga. Yang ini macam hebat lah, macam hot. Jadi kat sini dia ada delete this sentence and replace with your answer. Sampai macam tu tulis. Nampak macam simple kan? Sebenarnya arahan-arahan ni lah yang kita tertinggal. Ya betul Cikgu Lau Ching. Kelas belakang pun sesuai. Bila kita masukkan macam ni arahan yang jelas, not only dia membantu, kelas depan dia senang arahan. Kalau kelas depan memang kita cakap edit dekat edit dekat Google Slide. Tapi bila dia kelas belakang sikit, mungkin dia selalu tertinggal. Dia ada lupa nanti. Atau dia akan tanya kita balik. Macam mana cikgu? Tadi cikgu cakap dah lupa. So cara kita nak overcome masalah lupa ialah dengan cara ni lah. Okay, saya tunjuk kod Google Classroom. Ni Google Classroomnya. Nanti cikgu boleh masuk kodek-kodek, tengok sendiri apa yang ada kat dalam ni. Adalah beberapa saya tunjuk contoh apa semua. Okay, ini kodnya. Okay. So boleh kod saya bagi masa dalam 30 saat ke, 15 saat, 30 saat untuk cikgu join. Dipersilakan join, nak bagi komen ke apa-apa semua pun boleh, tak jadi masalah.
EEH tu ada apa? Rumah kod ada EEH P3AR. Okey. So dengan itu terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan sesi saya. Sekiranya cikgu ada apa-apa pada kos, Kak Naomi, terima kasih kerana bagi saya ruang untuk berkongsi. Okey, terima kasih Cikgu Eda. Kita tengok sekejap, ada beberapa soalan kat sini yang mungkin kita dah terlepas pandang. Kita cubalah untuk lihat sikit beberapa komen. Yang ni jawab tadi. Ramai yang ucap yang suka dengan yang screen kurang jelas tu nanti boleh tengok lagi sekali ya. Okey, macam mana nak buat online folder sekejap ya. Ada beberapa soalan yang kita tengok lagi. Cikgu yang tak boleh join, yang dia tak boleh join maybe dia tak guna akaun MOE kot sebab yang ni pakai kelas MOE. Yes. So tu ada satu soalan, bolehkah local boleh akses tanpa akses internet? Local? Mungkin tadi kot yang folder tadi. Folder kot. Oh, yang folder tadi. Okey, boleh akses dengan mengambil kira cikgu dah download dulu, masukkan ke dalam ke dalam laptop. Okey, maksudnya tadi dah download dulu, dah download app tu, lepas tu dah login, bagi ambil masa untuk dia masukkan atau untuk dia download bahan-bahan yang kita save dekat Google Drive online, kita boleh akses secara offline dan kita boleh edit pun. Okay. So di sini ada idea daripada Cikgu Bun, dia kata idea sangat bagus, boleh dapat mengesan masalah pelajar dan cari alternatif untuk membantu pelajar. Okay, so ada ramai yang suka dengan sharing ni, bagi idea. Lepas tu apa lagi ya, tak adalah soalan. Cikgu ada soalan boleh suarakan, mungkin kita boleh terus tanya ya. Cikgu Nazila nak email aidaliza.azmi. Okay. Kita ada satu cikgu ni, dengan cikgu ni cakap ya, ada hikmahnya COVID-19 ni, terpaksa belajar online. Kalau tak nak belajar kan, ada banyak hikmah. Kalau tak sampai bila pun tak pandai buat. Very good, setiap satu yang berlaku tu memang ada hikmah dia kan. Okay. Alhamdulillah. So ingatan sekali lagi buat semua ya. Terima kasih sekali lagi Kak Naomi ucapkan kepada semua yang ada hari ini bersama-sama kita. Ambil kertas, ambil pen, tulis ni tiny.cc/site-plc online. Okay. So dekat sana semua perkara ada, dan untuk claim sijil, untuk cikgu-cikgu yang nak claim sijil dia menonton hari ini, dan juga program-program yang sebelum ini juga ada di tiny.cc/site-plc online. Juga boleh layari untuk claim sijil hari ini di tiny.cc/claim-plc online. Sebenarnya boleh pergi saja dekat site PLC online, semua maklumat ada kat sana. Macam mana nak claim CJ, boleh ke claim CJ, semua soalan-soalan ada di sana. So jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, follow Rumah Kod, FB Rumah Kod, dan last, jangan lupa yang menonton ni, tekan butang loceng tu, subscribe YouTube Rumah Kod, dan juga like video ni. Kalau suka dengan perkongsian Cikgu Aidaliza, tolong like video ni ya. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian kita hari ini. So saya dan juga Cikgu Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama pada Cikgu Aida. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.